Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Malaysia di kedudukan ke-15 dunia dan ketiga di ASEAN dalam Indeks Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi IDI 2023. Malaysia meraih skor 94.5 daripada jumlah keseluruhan 100 mata, melepasi skor purata global iaitu 72.8 mata. Malaysia dilapor hampir mencapai liputan sejagat bagi rangkaian muda alih 4G atau LTE. Juga langganan jalur lebar muda alih yang tinggi selain harga lebih rendah untuk perkhidmatan jalur lebar tetap dan mudah alih. Hampir 22,000 penumpang menerima manfaat menerusi inisiatif penerbangan tambang tetap berpatutan ke Sabah dan Sarawak sempena Tahun Baru Cina ini. Menteri Pengangkutan menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu kerajaan dalam menjayakan inisiatif tersebut. Kementeriannya juga akan terus bekerjasama dengan syarikat penerbangan bagi menawarkan lebih banyak penerbangan pada harga yang berpatutan untuk musim perayaan akan datang. Hanya kumpulan kecil sahaja dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Menteri Ekonomi berkata ini berbeza dengan cukai barang dan perkhidmatan GST yang melibatkan semua rakyat. Jumlah syarikat yang harus bayar SST dijangka meningkat sedikit berikutan pertambahan 3 bidang perkhidmatan baru. Bagaimanapun, jumlahnya diakui lebih kecil berbanding jika SST ditukar kepada GST. Lebih 95% bantuan awal persekolahan BAP selesai diagih. Baki bantuan bakal disalur minggu ini sebelum cuti akhir persekolahan sesi 2023-2024 bermula Jumaat ini. Sehingga kini lebih 702.01 juta ringgit telah selesai diagih kepada semua sekolah. Pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA boleh dipertimbang untuk tangguh pulang ke Malaysia. Ia khusus untuk tujuan bekerja di luar negara. Permohonan boleh dibuat mulai 15 Februari ini menerusi laman sesawang rasmi JPA. Tempoh bekerja di luar negara akan dikira sebagai tempoh ikatan berkhidmat yang ditetapkan dalam perjanjian. Tragedi kepala air di Sungai Kenjo Kampung Poh Bido, seorang lagi mangsa kanak-kanak berusia 4 tahun ditemukan lemas pada pukul 9.50 malam tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, mangsa ditemukan pada jarak 600 meter dari lokasi kejadian. Operasi SAR turut dibantu penduduk kampung. Setakat ini 2 mangsa ditemui lemas manakala 2 lagi masih hilang. Di Kuantan, Pahang, seorang calon peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2023 ditemukan lemas di air terjun Sungai Pandan Pancing. Ketika kejadian, mangsa Muhammad Irfan Muhammad Syafiee dipercayai sedang mandi bersama rakan-rakannya. JBPM Pahang maklumkan mayat mangsa ditemui pada kedalaman kira-kira 4.5 meter di air terjun terbabit pada pukul 4.06 petang semalam. 7 lagi parti yang lolos dari depo tahanan sementara Imigresen Bido berjaya diberkas. Ini menjadikan 98 daripada 131 parti berjaya ditahan setakat ini. Ketua Polis Daerah Tapah berkata mereka ditangkap di kawasan Kebun Velkra Jalan Kancu Tapah petang semalam. Pihak polis yakin baki 31 lagi tahanan yang lolos masih berada di sekitar kawasan tersebut. 47 warga asing dan 2 lelaki tempatan ditahan disyaki ahli sindiket penipuan pelaburan. Penahanan dibuat di sebuah premis di Jalan Bukit Bintang malam tadi. Kesemua suspek direman selama 4 hari bermula hari ini sehingga 10 Februari. 47 set komputer, 49 telefon bimbit, 6 komputer riba dan 6 televisyen turut dirampas. Sindiket beroperasi hampir 6 bulan itu menyasarkan mangsa di luar negara. Pagi ini pula mengenai pergaduhan melibatkan lelaki warga asing di sebuah restoran makanan segera di Bukit Bintang Ahad lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata siasatan dibuat berikutan laporan pengurus restoran berkenaan yang mendakwa lelaki tersebut melakukan gangguan seksual terhadapnya. Suspek direman hingga Jumaat manakala 4 lelaki lain yang terlibat dibebaskan dengan jaminan polis. Siasatan terhadap pasangan suami isteri yang menaiki motosikal berbahaya dan mengganggu penunggang motosikal lain di Jabatan Pulau Pinang masih diteruskan. Seorang daripadanya dikatakan pemegang kad OKU. Ketua Polis Pulau Pinang berkata kedua-dua suspek dirujuk ke hospital bagi menjalankan pemeriksaan kesihatan mental. Mereka direman selama 4 hari dan 2 kertas siasatan dibuka.
Tindakan akan dikenakan kepada pemaju sebuah kondominium di Bukit Serindit yang didakwa tidak memenuhi spesifikasi rumah seperti yang diiklankan. Esko Melaka berkata pihaknya menerusi Lembaga Perumahan Melaka akan mengadakan pertemuan dengan pemaju untuk siasatan lanjut. Sebelum ini kira-kira 700 pembeli tidak berpuas hati dengan kualiti dua blok kondominium berkenaan. Dua kenderaan dengan nombor pendaftaran asing ditahan dalam obstiris di sekitar Changlun dan Bukit Kayu Hitam Kedah. Pengarah KPDN Kedah berkata mereka dipercayai melakukan transaksi belian minyak diesel melebihi satu transaksi di stesen minyak berbeza. Hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat masing-masing 50 dan 60 liter minyak diesel di dalam tangki kedua-dua kenderaan berkenaan. Pelbagai barangan tiruan berjenama yang dirampas bernilai 6.50 juta ringgit dilupuskan. Ia hasil daripada 226 kes diselesaikan tahun lalu di Johor. Pengarah KPDN Johor berkata, kesemua barangan rampasan melibatkan kesalahan mengikut Akta Perihal Dagangan 2011 dan Akta Cap Dagang 2019. Peraturan dan tindakan yang akan dikenakan terhadap penjual penyedut hidung atau energy stick sedang dikenal pasti. Timbalan Menteri Kesihatan mendedahkan produk yang kononnya dapat beri tenaga dan kesihatan itu sebenarnya berisiko mudaratkan kesihatan. Setakat ini belum ada sebarang data berhubung penggunaan produk berkenaan dalam kalangan kanak-kanak memandangkan ia masih baru. Namun, beliau beri jaminan isu berkenaan akan terus dipantau. Mana-mana pihak yang melakukan kesalahan isu pelabelan diskriminasi minyak sawit bakal dikenakan tindakan. Amaran Kementerian Perdagangan dan Komoditi itu berdasarkan pemeriksaan ke atas beberapa premis di Selangor bulan lepas. Premis-premis terlibat turut diarah hentikan penjualan produk yang mempunyai pelabelan bersifat diskriminasi terhadap minyak sawit. Operasi tanpa sentuh dengan menggunakan konsep penjejetalan merupakan strategi JPJ Negeri Sembilan bagi musim perayaan Tahun Baru Cina kali ini. Penumpuan lebih diberikan kepada kelancaran aliran trafik yang tidak memerlukan banyak sekatan jalan raya. Sebanyak 300 saman dikeluarkan menerusi penggunaan drone atas kesalahan langgar lampu isyarat sepanjang tempoh kempen keselamatan jalan raya sempena perayaan berkenaan. 8 Rapid KL Safety Point RSP yang ditempatkan di stesen terpilih bagi LRT, MRT dan monorail beroperasi sepenuhnya dengan peningkatan kawalan keselamatan menjelang waktu puncak. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata inisiatif itu mampu mengurangkan pelakuan jenayah di tempat awam sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna pengangkutan awam itu. Unit Polis Pelancong diaktifkan semula di Ibu Negara. Tumpuan khusus bagi menjaga kebajikan, keselamatan serta menerima dan memberi bantuan berkaitan aduan kes jenayah membabitkan pelancong asing di negara ini. Mereka akan ditugaskan membuat rondaan di lokasi tumpuan utama pelancong seperti Segi Tiga Emas Bukit Bintang dan lokasi panas lain di pusat bandaraya. Buku Panduan Pempengaruh sedang dibangunkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF. Sumber rujukan itu memudahkan pempengaruh memperoleh penjelasan dan pemahaman peraturan yang termaktub dalam kod kandungan. Mekanisme accountability dilaksana bagi memastikan pemain industri patuh pada dasar yang telah dipersetujui dan ditetapkan. Pengendali platform audiosia atau podcast diingatkan jangan melampaui batas adab dan budaya dalam siaran. Menurut Menteri Komunikasi, tindakan tegas akan dikenakan jika mempromosi perkara sedemikian. Beliau mengulas tindakan sebuah platform podcast menjemput seorang lelaki yang berdepan dakwaan pengiklanan perkhidmat persundalan menerusi aplikasi X. Finas perlu meneliti dan mengkaji penambahbaikan untuk meningkatkan kualiti penerbitan filem tempatan. Menteri Komunikasi berkata antara yang boleh ditambah baik ialah skim wajib tayang bagi mengelakkan setengah pihak mengambil kesempatan menghasilkan filem sekadar cukup syarat. Justru sesi libat urus bersama pengusaha-pengusaha pawagam diadakan bagi berkongsi maklumat cabaran dan isu semasa. Pelaksanaan 445 siri program Jualan Rahmah di Terengganu tahun lalu menunjukkan kesan positif dalam meringankan kos sara hidup rakyat di negeri itu. 539,000 pengguna mendapat manfaat menerusi pelaksanaannya dengan nilai jualan 19.53 juta ringgit. Justru pengarah KPDN Terengganu berhasrat untuk melaksanakan 64 program sebulan di semedun negeri itu.
Malaysia rancang jadikan Mesir pintu masuk dalam mengembangkan ekspor minyak sawit ke negara benua Afrika. Ia bakal dilaksanakan menerusi zon ekonomi terusan Suez. Menteri Perdagangan dan Komuniti memberitahu kerjasama ekonomi dalam sektor sawit telah beliau bincangkan bersama Duta Mesir ke Malaysia Isnin lepas. Perkongsian bagi strategi pemasaran produk sawit dalam syarikat berkaitan kerajaan sedang dikaji. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT komited meneroka pilihan pelaburan. Ini bagi memastikan kemampanan dana jangka panjang. LTAT menyatakan telah capai kemajuan ketara beberapa tahun kebelakangan. Ini terbukti menerusi prestasi kewangan yang bertambah baik tahun ke tahun. Pemulihan pengisytiharan dividen kini pada tahap mampan sekaligus beri manfaat langsung kepada pencarum. Angkasa menyasarkan seluruh ahli yang pakai penuh platform digital menjelang tahun 2030. Koperasi perlu mengadaptasi penggunaan teknologi digital supaya kekal berdaya saing di peringkat domestik dan global. Ahli koperasi juga perlu memanfaatkan platform yang ada untuk jalankan perniagaan. Indeks pengeluaran perindustrian IPP menyusut 0.1% tahun ke tahun pada Disember 2023 dipengaruhi kemerosotan pengeluaran sektor pembuatan. Dosa menerusi kenyataan berkata ia dipengaruhi penurunan berterusan dalam industri berorientasikan ekspor. Pengecupan juga disebabkan kejatuhan dalam pembuatan komputer, produk elektronik dan optikal. Hamas telah menjawab cadangan bagi usul gencatan senjata di Gaza termasuk bebaskan tebusan. Perkara itu diumum dari Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken di Doha. Bagaimanapun, perincian mengenai maklum balas Hamas tidak didedahkan. Mengulas mengenainya, Blinken optimis bahawa satu perjanjian boleh disepakati dan boleh dicapai. Dalam pada itu, Blinken maklumkan Arab Saudi mengulangi minat dalam membina hubungan dengan Israel. Namun ia hanya akan berlaku sekiranya konflik Gaza ditamatkan dan Palestin diiktiraf negara berdaulat. Riyadh turut menetapkan beberapa syarat termasuk jaminan keselamatan daripada Washington dan bantuan membangunkan program nuklear awam. Kumpulan Houthi di Yaman melancarkan 6 peluru berpandu ke arah 2 kapal dagang pada Selasa. Ia berlaku selepas 3 hari tentera Amerika Syarikat United Kingdom melancarkan gelombang serangan udara terhadap puak itu yang disokong Iran. Ini adalah pusingan ketiga aksi ketenteraan bersama Amerika dan UK sebagai tindak balas kepada serangan berterusan Houthi ke atas kapal dagang di laluan utama Laut Merah. Sekurang-kurangnya 5 orang terbunuh dan 31 individu lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat di selatan Filipina. Menurut pihak berkuasa, insiden berlaku malam tadi di sebuah perkampungan perlombongan di wilayah Davao de Oro. Ia turut menyebabkan sekurang-kurangnya 20 orang terperangkap di dalam 2 bas yang digunakan untuk mengangkut pekerja lombong. 6 orang terbunuh dan 25 cedera akibat 2 letupan di luar pejabat calon pilihan raya di barat daya Pakistan menjelang pilihan raya yang akan diadakan hari ini. Serangan pertama berlaku berhampiran pejabat calon bebas di daerah Pishin sekitar 50 km dari bandar Quetta. Manakala letupan kedua sekitar 100 km dari sempadan Afghanistan. Bagaimanapun, pihak bertanggungjawab masih belum dikenal pasti. Putera Harry kembali ke United Kingdom untuk berada di sisi ayahandanya selepas pengumuman dari Istana Buckingham bahawa Raja Charles menghidap kanser. Putera kedua Raja Charles itu tiba di London pada Selasa dari California, Amerika Syarikat. Bagaimanapun, kelibat isteri Putera Harry, Meghan dan 2 anak mereka, Putera Archie dan Puteri Elizabeth, dilaporkan tidak kelihatan. Bekas Presiden Chile yang juga seorang bilioner Sebastián Pinera meninggal dunia selepas terlibat dalam nahas helikopter. Nahas berlaku di Lago Rancho, sebuah daerah yang terletak kira-kira 920 km di selatan Santiago. Selain Pinera, 3 orang lagi yang berada di dalam helikopter itu selamat dalam nahas itu. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.